tentang selamat tak ibu-ibu ambil ubat ketika menyusukan bayi. Ini sempena dengan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia yang disambut 1 hingga 8 Ogos. Dan dua orang tamu kita hari ini, Dr. Siti Sudah. Maisarah binti Ahmad, pakar perunding ONG dan juga Ketua Pusat Laktasi Kebangsaan Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Dan seorang lagi, Puan Aiman Nabila Abdul Basit, Pegawai Farmasi Cawangan Koordinasi dan Sumber Farmasi Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Khabar Dr. Mai, Puan Aimah, sihat ya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, sihat. Ya, terima kasih juga pada dua orang tamu kita hari ini yang insya-Allah soalan kami ni memang tanya soalan je lah yang lebih berhak dan lebih aula dan afdal menjawabnya, Dr. Mai dan juga Puan Aimah. Kami dapat lihat daripada kita third party lah kiranya, third party sebab memang sedia maklum lah kan. Sebab kita main tajuk pada hari ni, selamat tak ibu ambil ubat menyusukan bayi. Kami mewakili mak-mak yang sedang menonton juga di Facebook dan YouTube kita hari ini, boleh anda tonton sambil berinteraksi dengan kita. Baik, mari kita mula. Kalau mungkin Dr. Maisarah boleh mulakan dululah cerita tentang boleh ke sambil menyusukan anak ni ibu-ibu mengambil sebarang ubatan, Doktor. Macam mana Dr. Mai? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih IKIM kerana memberi peluang kepada saya dan Kementerian Kesihatan lah untuk berbincang mengenai isu penyusuan susu ibu dan ubat-ubatan. Dan ni sangat bagus lah sebab dia coincide dengan kita punya Minggu Penyusuan Susu Ibu yang disambut di seluruh dunia every tahun. So tahun ni tema dia adalah Enabling Breastfeeding in Working Mother. Maksudnya kita nak menggalakkan penyusuan susu ibu di kalangan ibu-ibu yang bekerja. Jadi berbalik pada soalan yang Yan dengan Luqman tanya tadi kan, secara generalnya tak banyak ubat yang kita kata tak boleh menyusu. Maksudnya susu ibu bukanlah halangan untuk kita makan ubat ataupun ubat bukanlah halangan untuk kita menyusukan ibu. So kena faham yang tu. Ada spesifik ubat sahaja yang nanti pegawai farmasi kita Puan Aimah akan terangkan apa yang tak boleh, apa yang boleh kerana Kementerian Kesihatan Malaysia selari dengan WHO memang menggalakkan penyusuan susu ibu, di mana kita ada satu program di mana setiap hospital kerajaan dan hospital swasta digalakkan untuk mendapat accreditation breastfeeding hospital initiative, di mana kita pro kepada breastfeeding untuk menggalakkan breastfeeding tersebut. Jadi apakah polisi kebangsaan? Kita menggalakkan penyusuan sepenuh susu ibu sehingga 6 bulan. Jika boleh teruskan hingga 2 tahun. Itu yang kita galakkan. Jadi bagi ibu-ibu kita memang galakkan untuk menyusu kerana susu ibu tu kita tahu susu yang terbaik sekali untuk anak kan. Sebab saya selalu cakap pada pesakit-pesakit dan dalam ceramah-ceramah saya dan saya, susu lembu untuk lembu, susu ibu manusia untuk manusia. Jadi pilihan kita tu apa? Jadi kita pilihan yang tepat lah. Jadi bila kita kata susu ibu itu terbaik untuk baby, ada kebaikan untuk baby dan kebaikan untuk ibu juga. Jadi tak ada masalah kalau kita nak menyusu dan makan ubat. Tapi kita kena tanya doktor yang merawat kita lah sama ada sesuai tak. Jadi kita dapat rawatan selalunya ubat-ubatan tu bukan kita makan sampai 2-3 bulan. Bukan kita makan selama-lamanya, sekejap sahaja. Baik. Ubat-ubatan pun ada jenis juga kan, doktor kan ikut tempoh waktu, ikut keperluan mungkin penyakit ataupun simptom-simptom yang perlu pada rawatan. Dan biasa pula orang kita pula lagilah disebut jangan makan pedas, nanti baby tu pedas bila menyusu. Dah pula nak makan tempoyak tak boleh, tak boleh sebab petua kata jangan makan, nanti baby tu rasa susu rasa tempoyak. Kicap pun sama, kicap. Nanti rasa kicap nanti. Habis kalau kita minum susu lembu tu kan, pernah rasa daun tak? Rumput. Alamak. Betul. Dahi. Okey. Tak benar kan? Jadi ubat-ubatan yang spesifik tak boleh, ada beberapa saja. Cytotoxic, radioaktif,
ubat-ubat dadah seperti opium, seperti morfin, ubat-ubat yang menghentikan laktasi. Itu sahaja. The rest of the ubat, antibiotics boleh dimakan. Okey. Jadi macam mana Puan Aimah, mungkin sebagai pegawai farmasi boleh ceritakan jugalah kan, ubat-ubatan yang diambil oleh ibu itu adakah akan masuk dalam susu? Macam mana mungkin kaitannya kalau Puan Aimah pun nak sambung apa yang Dr. Mai sebut? Sebab secara logiknya memang yelah akan masuk lah kan. Cuma dari segi perubatannya macam mana Puan Aimah boleh jelaskan? Okey. Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan. Soalan yang sangat menarik. Memang seringkali timbul kerisauan lah sama ada boleh ke ubat-ubatan yang kita makan ni meresap masuk ke dalam susu. Soalan yang seringkali ditanya oleh ibu-ibu menyusu. Jadi adakah ubat yang diambil oleh ibu-ibu mengandung ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada bayi jika jika ubat tersebut memasuki susu ibu. Jadi secara amnya boleh saya katakan keselamatan ubat yang diambil itu bergantung kepada beberapa faktor, iaitu yang pertama adalah jenis ubat itu sendiri, penyakit ibu serta umur bayi yang disusukan, sama ada bayi tersebut lahir on time ataupun pramatang. Jadi kebiasaannya sebelum memberi sesuatu rawatan, doktor akan memberi ubat dengan dos yang rendah dahulu dan pada tempoh yang singkat untuk meminimumkan kesan sampingan kepada bayi. Namun begitu, pemantauan perlu dilakukan terhadap bayi secara berterusan kerana setengah jenis ubat-ubatan ini boleh memberikan kesan sampingan melalui susu ibu. Okay, contohnya kesan-kesan sampingan jikalau ada ibu yang mengambil ubat psikiatrik ataupun ubat sawan. Kesan sampingan yang selalu disebabkan oleh ubat ini adalah boleh menyebabkan bayi tersebut letih ataupun mengantuk. Jadi selain itu, kebanyakan ubat untuk penyakit-penyakit ringan seperti ubat demam, ubat tahan sakit dan juga sesetengah antibiotik seperti yang Dr. Mai cakap tadi adalah selamat. Namun keywordnya adalah bergantung kepada jenis ubat tersebut. Baik. Jadi sebenarnya dekat dalam market ni dah ada macam-macam pilihan ubat yang selamat untuk kita sebagai ibu untuk gunakanlah semasa menyusukan bayi. Maknanya ada faktor-faktor pengambilan ubatan yang perlu kita tahu juga kot, mungkin bergantung kepada keperluan ibu yang menyusu tu. Maknanya macam Dr. Mai sebut tadi juga, kita memang kena dapatkan nasihat doktor. Sebab mungkin lain orang lain ubatnya lain juga, mungkin dari segi fisiologi badannya kan. Jadi macam mana mungkin Puan Aimah atau doktor nak jelaskan? Mungkin Dr. Mai bila ada pengalaman merawat ibu-ibu ni kan, mungkin apa yang dipertimbangkan tu sebenarnya? Basically bahagian farmakologi ni Puan Aimah lebih arif lah, tetapi secara generalnya untuk ibu yang memerlukan ubat, kita kena tengok keselamatan ibu tu dulu. Apa-apa dalam bahagian ONG, mothers come first. Sebab you have to remember, kalau ibu tu tak sihat, bagaimana dia nak jaga anak tu atau anak-anak yang lain? Betul. Let's say lah dia dapat infection lah, jangkitan kuman. Masa zaman-zaman COVID dulu kan, masa mula-mula zaman COVID dia kata tak boleh menyusukan baby sebab takut baby tu kena COVID. Infected. Tetapi study dah show if you give your susu kepada baby kan, masa kita dapat COVID dengan cara yang sesuai, dengan kita tak bersin sesaja kepada baby kita pakai penutup muka, kita bersihkan tangan kita actually dah kasih passive immunity kepada baby. Dan bila baby tu bila mak tu demam, kalau dia demam, dia tak makan ubat demam sebab takut baby tu tak sihat, macam mana nak menyusu dan jaga baby tersebut? Betul kan? Betul. Demam tu selalunya akan ambil masa dalam 2-3 hari saja nak baik. Bayangkan 2-3 hari sahaja, kalau kita stop penyusuan, dia akan menyebabkan susu akan rendah. Production susu akan rendah. Pengeluaran susu pada baby. Jadinya bila susu tu bila kita makan ubat, dia masuk ke dalam susu tetapi dalam amount yang sikit, dia tak akan affect pada baby. Dan duration kita guna tu sedikit sajalah. Mungkin Puan Aimah boleh cakap mengenai sifat farmakologi tersebut supaya dia faham
Ada yang nak tambah Puan Aimah? Bagi Silakan. kami faham. Boleh. Okey, selain itu selain daripada yang diterangkan tadi, antara faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan jugalah semasa memberi sesuatu beberapa jenis ubat kepada ibu, sama ada sesuai ataupun tidak, adalah berapa banyak peratus susu ubat yang akan masuk ataupun meresap ke dalam susu, bergantung kepada yang pertama adalah sifat kimia dan juga farmakologi ubat tersebut, seperti saiz molekulnya. Selalunya ubat-ubat yang bersaiz molekul kecil ni lebih mudah diserap masuk ke dalam susu. Kemudian tahap kelarutan di dalam lemak, yang kita panggil lipofilik. Maknanya jenis-jenis ubat yang sukakan lemak, dia lebih mudah diserap ke dalam susu ibu. Selain itu, kadar penyerapan ke dalam badan turut memainkan peranan. Jadi sifat-sifat ini yang akan mempengaruhi berapa banyak kandungan ubat yang akan diserap ataupun hadir ke dalam susu tersebut, dan seterusnya kepada bayi yang disusui itulah. Selain itu sahaja, kandungan ubat yang sama juga boleh memberikan kesan yang berbeza-beza kepada bayi yang yang lahir cukup bulan ataupun yang dilahirkan secara pramatang. Jadi ubat yang diambil itu juga bergantung kepada jangka masa rawatan, sama ada dia panjang ataupun pendek. So semua faktor ini perlu diambil kira. Maknanya faktor bayi tu pun kita kena tengok juga maknanya adakah bayi tu macam mana usianya, usia kelahirannya lah dan ibu tu jugalah. Suka bila doktor sebut tadi, maknanya yalah kalau ibu tak sihat, macam mana ibu nak menyusukan anak kan? Bila kata ada bahan-bahan kimia tertentu yang akan meresap masuk tu, maknanya kena berhati-hatilah tak boleh sembarangan ambil ubat, kena jumpa dengan doktor. Jangan jadi doktor sendiri, bahaya juga tu sebenarnya Dr. Mai. Betul. Kan? Dan adakah faktor maknanya macam seberapa serius penyakit tersebut, sebab mungkin ada ibu-ibu ni mungkin penyakit tu dah dihidap sejak sebelum dia mengandung lagi, dah awal dari muda ataupun dah berapa tahun dah kan, contohnya macam macam kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Dia bukan datang tiba-tiba macam demam sesama. Kalau macam tu macam mana doktor dan Puan Aimah dari sudut nasihat terhadap pengambilan ubat-ubatan? Okey, sebagaimana saya terangkan tadi kan, whatever it is, mother safety, mother health is our priority lah. Bukan kata anak tu bukan priority don't get me wrong. So maksudnya, kalau lemak tu memang ada chronic illnesses, maknanya ada kencing manis, darah tinggi, ubat-ubatan tersebut boleh dimakan oleh mak tu untuk mengelakkan complication kepada mak tu. Bayangkanlah mak tu sayang anak kan. Dia kata okeylah, saya sayang anak, saya tak nak makan ubat darah tinggi. Dalam mata berpantang tu, itulah masa darah tinggi akan naik sangat dan dia boleh sawan kepada mak. Bayangkan mak yang sawan nak jaga baby macam mana. Jadi walaupun mak tu ada chronic illnesses, dia perlu makan ubat tu, kena tanya doktor, bagaimana saya nak makan ubat, ada tak alternatif ubat lain untuk saya makan. Tetapi kebanyakan ubat yang seperti mana Puan Aimah dan saya terangkan tadi adalah safe untuk pregnancy. Untuk menyusukan bayi lah. Sebab Tian dengan Luqman dan para pendengar perlu faham, ubat-ubatan ni dia melalui satu proses yang sangat stringent, sangat teliti sebelum kita boleh kata ubat ni selamat. Dan tes-tes yang dibuat untuk keselamatan ubat tu kita boleh kasih kepada orang-orang awam, orang-orang yang tak mengandung, orang yang tak menyusu baby. Tetapi untuk orang yang menyusu dan orang yang mengandung, tak ada drug company pun yang akan ambil inisiatif untuk kata okey kita test ubat ni sesuai ke tidak. Sebab dia banyaklah complication yang akan berlaku kalau dia berlaku yang dia buat test. Secara generalnya bila kita tengok komposisi ubat tersebut, kita tahu ubat ni selamat, boleh dimakan dan perlu dimakan. Tambah-tambah lagi. Itu nasihat yang penting lah kan, jangan sampai tinggal sebab takut nanti masalah lain pula yang datang. Baik. Kalau saya tambah sikit kan pada ibu. Boleh. Jangan terpengaruh kepada iklan-iklan yang mengatakan ubat A atau suplemen A akan merawat 260,000 penyakit. Itu overclaimnya sebab saya berjumpa berbagai-bagai ubatan di luar, dia kata ubat ini sesuai untuk kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, buah pinggang semualah, dan dia mendapat kelulusan KKM. Itu ada satu
misleading sebab kelulusan KKM ubat tu tak ada racun, itu saja, bukan maksud dia efektif. Betul kan Puan Naimah? Betul? Betul itu. Kita kena tahu juga tu, jangan mudah terpedaya ataupun ialah sebab kesannya sangat besar bukan pada ibu tersebut, termasuk juga kita risau kesan sampingan pada anaknya. Maklumlah kan, tengah dalam pantang jari tu cepat je nak scroll kan dekat Duduk shopping rumah online kan. Tahu-tahu order. Tahu-tahu order, jangan. Berhati-hati. Cuma sekarang ni mungkin ada antara sahabat kita yang sedang menonton dan mendengar ni yang tengah bekerja juga, sebab itu tadi satu tema yang kita angkat jugalah untuk edisi tahun ini, enabling breastfeeding among working mothers ya, Dr. Mai dan Puan Aimah. Mungkin ada kat pejabat tu masing-masing bawa peti sejuk kecil tu nak simpan pam dan sebagainya. Betul. Itu masing-masing tahu. Sebab ialah sama kawan-kawan kita pun ada yang bawa macam tu juga kat sini. Jadi kita nak raikan mereka, nak cerita tentang macam mana keselamatan dan kesihatan ibu yang menyusukan anak-anak. Cuma selepas ni ialah kita tahu ubat apa yang mengandung, macam ubat batuk kan, ubat selsema. Adakah dia selamat untuk diambil semasa penyusuan? Mungkin lepas ni doktor dan juga Puan Aimah ada jawapan. Ada juga yang tanya ni doktor, dia kata kalau ubat kurus ada tak kesan dia? Kalau tadi kita dah bayangkan, bagi bayangan atau gambaran tentang ubat batuk, ubat selsema, sekarang ni kan semua serat-serat hidung semua masing-masing kan. Jadi boleh tak ambil ubat selsema, ubat batuk, tambah-tambah lagi nak menyusukan anak, dan tambahan soalan, ubat kurus doktor. Boleh. Alamak, ubat kurus. Ke Puan Aimah nak jawab? Silakan. Mana yang lebih suka nak jawab soalan ni? Dr. Mai lah dulu. Boleh. Mengenai ubat kurus dulu, sebabnya orang perempuan ni kalau ambil gambar kena kurus kan, dia akan marah orang yang ambilkan gambar sebab nampak gemuk, padahal dia yang gemuk. Betul tak? No comment. Tak jawab. Okay. Takut. Betul kan? Saya salah seorang daripada wanita-wanita tersebut lah. Jadi bila ubat kurus ni, saya kena bagi tahu, kalau you breastfeeding, solely breastfeeding for 6 months, tak ada campur apa-apa, every day you will lose about 500 to 700 calories. That is fact. Itu 500 hingga 700 kalori tu tak banyak, banyak tu kan. Jadi sebab tu kalau you nampak ibu-ibu yang memang badan dia ideal, lepas tu dia mengandung, dia akan menggemuk, membelun macam belun, kemudian dia menyusu, dia akan kurus sebab dia akan come back to the normal BMI. Kerana breastfeeding tu, kerana menyusukan anak tu ya. Ya, breastfeeding tu memerlukan tenaga sebab kita burn the calorie, all the fat yang kita guna, yang berlebih-lebihan di merata-rata tempat di body kita tu akan digunakan untuk menghasilkan susu. Jadi kalau kita, tapi kena ingat, jangan kita kata kita akan burn 500 kalori, lepas tu kita pun makan 1000 kalori. Lepas tu dia akan membesar bagai Johana. Jadi diet yang penting, diet yang stabil, diet yang seimbang. Diet yang seimbang, menyusu sepenuhnya 6 bulan hingga 2 tahun, confirm you akan kurus tanpa ubat kurus. Sebab ubat kurus di market sekarang ni banyak. Banyak yang overclaim, ada yang injection, tapi saya nasihatkan jangan, sebab dia akan somehow affect pada baby dan kita punya fat content lah. Itu soalan pertama yang saya jawab lah. Dengan ubat kurus. Yang kedua, Puan Aimah nak tambah ke? Puan Aimah boleh tambah mengenai ubat kurus. Ubat kurus dulu. Mengenai ubat kurus ni memang kami di Jabatan Farmasi HKL lah selalu terima sampel-sampel daripada pesakit-pesakit yang mengambil produk-produk ataupun ubat-ubat untuk kurus ni. Tapi kebanyakannya telah dicampur palsu dengan bahan-bahan yang terlarang lah, contohnya seperti sibutramine. Jadi saya nasihatkan seperti Dr. Mai kata, jangan ambil sembarangan, terutamanya produk-produk yang tidak berdaftar ni, sebab kita dah memang tahu kesan sampingannya kepada ibu yang bukan menyusu pun memang dah berbahaya, jadi apatah lagi ibu yang sedang menyusu. Jadi kena caknalah dengan apa-apa yang kita ambil ni. Okey, insyaAllah. Jadi jangan sembarangan ya. Nak kurus-kurus juga, banyak cara lain yang lebih ideal dan menyihatkan. Jadi kalau ubat ni, ubat selsema, ubat batuk tu, itu memang kadang-kadang tak dapat lagi. Kalau tak nanti kan tak berhenti batuk koh satu hari. Macam mana Puan Aimah mungkin nak mula dulu?
Okay. Secara amnya, ubat batuk, ubat sesama ni rasanya untuk zaman sekarang ni memang dah tak boleh tinggal lah. Cara purata tu setiap bulan mesti kita akan ada sama ada batuk ataupun sesama. Jadi di pasaran rata-rata ubat batuk dan juga sesama yang ada adalah selamat, tetapi kita perlu ambil extra precaution lah kerana ia bergantung kepada jenis ubat batuk dan juga selesema yang kita ambil lah. Seperti contohnya ubat selesema yang kita selalu ambil adalah jenis antihistamin. Jadi antihistamin ini adalah satu kumpulan ubat yang memang kita tahu kesan sampingan dia adalah boleh menyebabkan mengantuk kepada orang dewasa. Jadi jika orang dewasa yang sihat pun boleh mengantuk, apatah lagi bayi kecil yang menyusu daripada susu ibu yang mengambil ubat antihistamin inilah. Jadi oleh itu saya sarankan antihistamin ni kita ada 2 jenis lah, sama ada mengantuk ataupun yang tidak mengantuk. Jadi pilihlah yang jenis tidak mengantuk. Okay, contohnya seperti loratadine, cetirizine, fexofenadine. Kerana kadar resapan untuk kumpulan antihistamin ini adalah lebih sedikit dan tidak menyebabkan kesan mengantuk kepada ibu dan juga bayi. Namun begitu untuk antihistamin yang menyebabkan mengantuk seperti chlorpheniramine ataupun piriton lah yang selalu kita panggil masih boleh digunakan, tetapi untuk jangka masa pendek sahaja. Pendek tu berapa lama? Selalunya antara 3 hingga 5 hari. Jadi ubat antihistamin ni masih boleh digunakan, tapi perlukan pemantauan yang berterusan kepada bayi lah. Nanti kita tengok kalau bayi tu macam tiba-tiba tidur je, tak aktif, tak nak makan, tak nak menyusu, jadi kena berhentilah menggunakan ubat tersebut. Sebab kita tahu kalau bayi sentiasa tidur, dia tak nak menyusu, jadi ini akan mengganggu dia punya tumbesaran bayi. Kalau So, bila kalau macam alternatif, kita pun ada juga di pasaran. Kalau kita macam rasa macam takut sangat nak makan ubat batuk yang secara oral kita ada ubat semburan, kita spray masuk dalam hidung, ataupun boleh ni mengambil wap, penyudutan wap yang mengandungi mentol untuk melegakan macam hidung tersumbat, batuk dan baik. Ataupun mana-mana balm ke apa-apa ke letak kat hidung tu kira boleh juga untuk sementara lah ya. Ya, tapi make sure lepas tu basuh pakai sabun lah nanti pegang baby, pegang Alah. baby tu kan. Merah. Cuma nak tanya pengalaman lah, kalau Dr. Mai dengan Puan Naimah, kalau macam ada ke sampai menyebabkan kematian kalau mereka salah ambil ubat ke kan? Ada ke? Dr. Mai? Setakat experience saya 23 tahun dah jadi doktor dan doktor ONG lama tu, setakat yang saya tahu tak adalah. Sebab ubat-ubat yang kita panggil ubat-ubat ni adalah ubat macam over the counter yang kita memang perlukan prescription, tetapi kita boleh dapatkan secara bukanlah kena sampai pakar sign ubat-ubat histamin dan antihistamin dan ubat sesama semua ni. Sebab perlu kita ingat untuk sesama biasa, even for COVID yang sekarang ni kan, dia punya simptom tu 5-6 hari saja. Dan ubat yang kita akan ambil tu the maximum 3-4 hari. Dan kita akan ambil secara yang berkala. So kalau lah let's say kita nak makan ubat tu kan, so jarakkan waktu untuk menyusu dan sebelum makan ubat dan penyusuan susu menyusu tu lah. Jadi kuranglah efek pada baby. Kemudian baby ni walaupun dia tidur, kadang-kadang kita kejut dia bangun. Kita boleh kasih susu ibu kepada dia untuk memastikan tumbesaran dia tak affected. Kalau dia tidur, kita boleh perah susu. Sebab penyusuan susu ibu ni perlu diteruskan based on berapa banyak kali baby tu nak, supaya penghasilan susu tu berterusan. Sebab dia berkandungan di buah dada dan juga di otak yang akan rembeskan susu dan juga inform dekat otak kita, susu tak cukup, saya akan keluarkan susu. And then kalau kita tak keluarkan susu, ada satu hormon pula kata susu dah cukup, tak payah keluarkan. Sebab tu dalam istilah lactation kan, tak ada istilah saya tak ada susu. Sebab susu tu ada. Sama ada kita nak keluarkan secara berkala ataupun sentiasa keluarkan bergantung pada baby tu bila nak. So dia kena on demand lah. Penting.
Tapi bukankah macam tadi doktor sebut kadang-kadang ibu boleh kejutkan anak tu untuk disusukan. Bukankah biasa baby tu yang kejutkan mak dia. Benar sekali. Dia yang kejutkan mak dia anytime, anywhere, dan kadang-kadang itulah cabaran untuk ibu-ibu kita lah. Yang penting macam doktor sebut, maknanya susu ni maknanya secara natural atau semula jadi dia tak akan kering, atau maknanya ibu yang melahirkan anak ni akan sentiasa dapat mengeluarkan susu. Selagi mana kita stimulate. Selagi stimulate keluar. Stimulate tu adakah something selain daripada kita memikirkan ataupun secara semula jadi, adakah mungkin any ubat atau alternatif untuk stimulate susu ibu? The best and the best, and also saya tak boleh nak cakap berapa bestnya, tapi memang best lah. Untuk stimulate adalah susuan direct kepada baby. Sebab bila baby tu menyusu, dia akan keluarkan hormon daripada buah dada pergi kepada otak, dan otak pergi kepada buah dada. It's a cycle. So the more you give, especially dekat malam, susu akan keluar dengan banyak sekali. Hormon prolaktin akan keluar dengan banyak sekali masa malam untuk mengeluarkan susu. Jadi bila kita sentiasa menyusu, susu akan keluar. Mengenai tambah-tambahan ubat dan makanan sampingan, ada di pasaran. Tetapi tiada ubat ataupun makanan yang boleh claim kata ubat saya lah yang akan menambahkan susu anda. Tak boleh. Sebab tak ada study yang menunjukkan ubat A atau suplemen A memang confirm 100% susu akan banyak. Sebab kalau ikut cara berpantau orang Melayu, mereka kata susu akan bertambah kalau kita makan lobak Cina. Pernah dengar? Kalau pergi negara lain, lobak Cina tu orang tak kenal pun. Jadi, betul juga. Lobak putih tu kan. Jadi tambahan-tambahan suplemen dipanggil Galactagogue, which is untuk penambahan susu. Kalau you perlu, makan secara sederhana saja. Tak perlu kata Galactagogue inilah menyebabkan susu saya bertambah. Tak. The key point is the more you give, the more susu you dapat. Lagi satu saya akan sentuh mengenai penyusuan susu ibu, kan penat pada ibu kan. So tak fair, suami dia tidur berdengkur kat sebelah. Jadi ibu ni bila malam you bangun, you menyusu, you kejutkan suami you untuk preparekan breast pump ataupun urut belakang you. So hand in hand, you tak rasa seorang kena bangun seorang untuk menyusukan anak tu. Penat. Okey, faham. Cik abang dengar ni pun dia dengan tulang tu. Masa tu isteri kuatkan volume. Abang dengar abang. Baik, okey. Kalau tadi tentang Dr. Mai dan Puan Aimah ada sebut pasal pengambilan ubat-ubatan, ada masa, ada waktu tertentu kita boleh jaga dari sudut pengambilan, masa pengambilan ubatan tu doktor. Mungkin adakah pengambilan ubatan ni akan memberi efek atau kesan secara langsung terus, ataupun kita boleh kawal, dan ada tak ubat-ubatan yang tak boleh diambil secara spesifik oleh ibu yang sedang menyusukan bayi? Puan Aimah atau Dr. Mai? Okey, saya jawab sikit dulu lah ya. Nanti Puan Aimah boleh tambah lah. So basically macam kita dah discuss, tak banyak ubat yang boleh harm pada baby kalau ibu menyusu kan. Tetapi ada ubat-ubat tertentu seperti cytotoxic drug pada ibu-ibu yang mendapat kanser, ataupun ubat-ubat yang menyebabkan dia masuk ke dalam susu ibu tu, kita perlu berhentilah, tak perlu makan. Tetapi macam antihistamin, ubat sawan yang ada sedikit sedatif, kita boleh lewatkan waktu penyusuan tersebut supaya dia tak efek direct kepada baby. So maksudnya kalau contoh penyusuan terakhir waktu malam, kita makanlah, lepas kita menyusu kita makan. Nanti baby 4 jam kemudian atau 5 jam kemudian baru dia bangun. Then you menyusulah, masa tu dalam badan you dah dikeluarkanlah susu-susu yang tak sesuai untuk ataupun yang akan affect kepada baby. Jadi kalau boleh kita teruskan penyusuan tersebut, tapi jarakkan masa dia untuk elakkan kalau macam sedatif, baby tu terkena sedation. Ada waktu, faktor waktu jugalah kena. Ada faktor waktu. Tapi nasihat akan diberikan oleh pakar lah kan, doktor. Puan Aimah nak tambah Puan Aimah?
Saya tambah sedikit ya. Okay, tadi kalau tadi Dr. Mai kata antara contoh ubat yang tak boleh diambil seperti ubat-ubat kemoterapi yang digunakan untuk rawatan kanser, bahan-bahan radioaktif. Tadi selain daripada itu ada juga ubat yang boleh diambil tapi perlu berjaga-jaga. Okay, contohnya seperti antibiotik jenis chloramphenicol, tetracycline ataupun antibiotik dari kumpulan quinolone seperti ciprofloxacin. Jadi kita kena pantau berterusan sama ada kesan sampingan berlaku kepada bayi. Selain daripada itu juga kita perlu berhati-hati dengan ubat-ubatan yang boleh merencat ataupun mengurangkan penghasilan susu ibu seperti hormon estrogen yang banyak terdapat di dalam pil-pil perancang. Jadi perlu pilihlah jenis pil perancang yang bersesuaian dengan ibu yang menyusulah. Takut pula kita ambil jenis ni tiba-tiba penghasilan susu ibu drop. Selain itu ubat untuk darah tinggi seperti diuretik, thiazide dan juga ubat-ubatan yang digunakan dalam klinik berhenti merokok seperti terapi gantian nikotin lah. Jadi perlu berhati-hati dengan jenis ubat-ubatan yang tidak boleh diambil ini. Okey. Kalau boleh saya tambah ya. Boleh tambah. Okey, kalau macam baby tu, mak tu memerlukan kemoterapi ataupun radioterapi kan. So apa kita perlu buat adalah memang tak boleh menyusu. Untuk mengelakkan susu tu kering, mak tu boleh perah. Setiap 2-3 jam dia perah untuk keluarkan susu. Tapi susu tu tak boleh diberi kepada baby. Dia bukan pam untuk simpan tapi perah untuk dibuang. Pam untuk buang supaya susu tu sentiasa ada. By the time dia nak dah complete the treatment, dia nak start menyusu, susu ada lagi. Itu the whole idea of kenapa kita perah susu dan buang. Bukan perah susu dan simpan untuk kes-kes patient yang on chemotherapy or radiotherapy. So that one you can do. Sebab the more you perah, as I said, dia akan lebihlah menyentuh mengenai pil perancang. Banyak pil perancang di market sekarang ni. Kita just inform ada 2 jenis hormon saja yang ada dalam pil perancang, estrogen dan progesterone. Kalau you ambil hormon yang ada estrogen, confirm susu akan kurang. Tapi kalau you makan hormon yang ada progesterone, dia tak akan mengurangkan penyusuan. Lagi satu, kalau kita menyusu secara eksklusif selama 6 bulan tanpa susu tambahan, tanpa air dan eksklusif breastfeeding maknanya dia minum susu mak dia saja. Dia akan menyebabkan ibu tu tak ada period dan dia tak akan mengandung, insya-Allah. Dia keberkesanan dia 99%. Itu mak. Jadi tak perlu nak sibuk mencari ubat untuk mengelakkan mengandung selagi mana you menyusu selama 6 bulan eksklusif, masa tu tak datang period dan tak ada makanan atau minuman tambahan yang you kasih kepada baby. InsyaAllah 99% you tak mengandung. So boleh plan untuk the next one. Dengar tu semua itu kena catat betul-betul ni apa yang Dr. Mai dengan Puan Emma kongsikan hari ini. Baik, kita nak berehat sekejap dan menyusul seketika nanti. Ada soalan pula berkaitan dengan kalau tadi Dr. Mai sebut ada orang kata letak ambil betul makan lobak Cina lah kan untuk banyakkan susu, tapi itu semua tidak benar. Tapi ada pula yang tanya ni, kita letak kobis untuk kurangkan susu. Betul ke tidak betul tu? Bagaimana? Adakah kobis yang segar ataupun yang kobis yang dah layu ke macam mana? Kejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Beliau ada pengalaman, katanya beliau pernah kehilangan anak beliau yang sulung, kematian anak sulung, dan bila anak tu meninggal dunia, jadi dia tidak dapat menyusukan anaknya dan dikatakan di sini dinasihatkan untuk mengurangkan susu sebab susu keluar kan. Jadi katanya dia dapat nasihat supaya letakkan kobis pada payudara untuk mengurangkan susu. Jadi kat situ mungkin ada juga antara kita pernah dengar petua tu ataupun mungkin pernah amalkan, dan juga ada yang pernah dengar tentang ubat yang boleh kurangkan susu. Doktor atau Puan Aima mungkin boleh bantu. Kita nak dengarkan jawapan dia. Silakan. Saya terangkan pasal kobis lah ya. Okey. Kobis ni jangan masak dulu tau. Okay. So basically kobis ni kita gunakan untuk mengurangkan kesakitan bila susu bengkak. Jadi kita letakkan di dalam peti ais kobis yang sehelai-sehelai tu. Janganlah ambil satu kobis besar tu letak. Tak jadi apa-apa. Jadi kobis tu kita kena buka sehelai-sehelai. Jadi dia bentuk mungkum macam gitu kan. So kita sejukkan dan kita letak kat dalam breast.
So bila kita rasa sakit, kita rasa selesa, itu sahaja. Dia bukan untuk bagi stopkan selesa je penyusuan. lah. Dia bukan untuk stopkan susu daripada keluar. Bagi kes yang puan yang bertanya ataupun yang ada soalan mengenai kalaulah anak dia meninggal. Jadi susu tu ada. Jadi ada tak cara untuk kita stopkan penyusuan atau susu tu daripada flow? Satu, jawapannya ada. Tetapi alternatifnya adalah kalau dia boleh carikan anak-anak angkat yang memerlukan susu. Dia boleh kasih, dia boleh sedekahkan susu tersebut kepada baby, tetapi kena make sure isu pemahraman tu kena cakna lah ya. Okay. Jadi ubat apa yang kita boleh guna untuk kurangkan dan stop penyusuan adalah dipanggil carbagoline. So ubat tu kita makan sekali sahaja, dia akan stop penyusuan. Sebab bila kita tak menyusu dan kita dah tak ada anak kan untuk menyusu, kalau kita tak keluarkan susu tu dan kita tak stop, dia akan sentiasa keluar, dia boleh menyebabkan bengkak susu, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman, dia boleh menyebabkan nanah berlaku. Jadi untuk elakkan perkara-perkara tersebut berlaku, kita kasih ubat tersebut. Doktor, ada ke istilah, ada juga orang guna istilah susu basi, mungkin sebab kerana tidak dikeluarkan, macam mana tu? Okey, susu basi ni kan dah lama dah, daripada zaman Tok Kadut lagi dah ada. Sebab bila kita perasan bila kita awal-awal kita mengandung atau awal kita bersalinkan anak, kita akan keluarkan susu yang berwarna sangat pekat. Dia sikit saja, dia panggil kolostrum. Dia warna dia macam kuning-kuning air, macam nanah sikit lah. So mereka kata susu tu susu basi. Sebenarnya itulah susu paling bagus sekali kepada baby. Walaupun dia sikit dan pekat dan berwarna itu, dia mempunyai banyak antibody, dia mempunyai banyak khasiat kepada baby. So dia yang first keluar tu doktor kan? Yang first sekali kan? Ya, that is colostrum. Pernah dengar tak orang marketkan di luar sana susu awal lembu, susu awal kambing, susu awal, itu adalah colostrum sebenarnya. Susu awal ibu. Susu awal ibu tu kita kena wawarkan. Colostrum ni makanan terbaik untuk bayi. Dia cukup untuk bayi yang baru lahir. Jadi jangan buang. Ada setengah masyarakat di Malaysia, dia kata memang dulu dia kata itu susu yang basi. Susu tu dia sengaja perah dan buang. Memang ruginya. So tak ada istilah susu basi ya. Susu basi tu kalau you dah perah, you dah letak kat luar, yang dah 3-4 hari. Itu memang basi masam lah. Macam mana? Faham? Betul. Okey, faham. Itu istilahnya yang kita kena faham. Alhamdulillah ilmu tu kita belajar ini. Puan Aiman nak sambung Puan Aiman? Mungkin ada alternatif lain ke? Jawapan Dr. Mai dah mantap dan padat dah. Dah mantap dah. Maknanya kita boleh teruskan dengan soalan yang lain lah. Maksudnya lebih kepada nak kurangkan kesan ubat-ubatan kepada baby ni. Macam mana Puan Aiman? Ada caranya. Okey, terdapat beberapa strategi yang bila kita guna tips untuk mengurangkan pendedahan bayi terhadap kesan-kesan sampingan ubat-ubatan ketika penyusuan. Yang pertama yang paling selalulah kita nasihatkan kepada pesakit iaitu susukan bayi dahulu sebelum mengambil apa-apa jenis ubat-ubatan. Sebab yang tu dia akan menyebabkan jumlah ubat yang meresap ke dalam susu ibu tersebutlah. Okay. Kemudian bagi ubat-ubat yang mempunyai dos sekali sehari, saya sarankan untuk ibu tersebut mengambil ubat sejurus sahaja selepas menyusukan bayi, iaitu sebelum bayi tersebut tidur pada waktu malam lah. Sebab bayi tak akan bangun waktu malam, bangun pun jarang-jarang. Jadi itu adalah waktu yang paling sesuai untuk mengambil. Kemudian bagi ibu yang perlu menjalani terapi elektif, misalnya seperti kaedah diagnostik ataupun radiofarmaseutik, jadi prosedur-prosedur ini boleh ditangguhkan jika tidak kritikal penggunaannya sehingga bercerai susu. Jadi ibu perlu berbincang dengan doktor yang merawat sama ada sesuai ataupun tidak untuk menangguhkan prosedur tersebut. Okay, selain daripada itu juga kita boleh di pasaran memang banyak terdapat ubat-ubat alternatif yang selamat. Jadi ibu-ibu perlulah bijak untuk berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi ubat mana yang selamat untuk digunakan untuk menyusu. Okey, dan akhir sekali adalah inilah yang Dr. Mai ada sebut, iaitu kaedah perah dan buang. Okey, boleh digunakan. Kaedah ini sesuai untuk ibu-ibu yang terpaksa memberhentikan penyusuan buat sementara waktu ketika menjalani rawatan yang menggunakan ubat-ubat seperti inilah, kemoterapi, radioaktif.
Dr. Mai ada apa Maaf nak bertanya Puan Aimah dengan doktor. Mungkin kalau boleh Ya. bertanya berapa kapasiti yang perah dan buang tu? Berapa banyak yang berapa perlu ml tu? dibuang atau berapa lama perlu menjalani proses dibuang susu tu, doktor? Okay, basically bila kita rasa full, especially every 3 to 4 hours kita akan rasa full dekat breast kan. So kita buanglah, kita akan keluarkan sampai tak ada minimum yang keluar. So kita bila buang sebelah, kita buang lagi sebelah. Kemudian kita repeat that sampailah every 3 to 4 hours lah. Kemudian kita akan continue sampai kita complete the treatment. Lepas kita complete treatment, let's say 6 months, doktor kata okay, you dah tak makan ubat. Then after that, you are safe to directly feed your baby. Selalunya kita kasih 6 hingga 12 bulan sebelum kita kata you boleh breastfeed. So itu tak ada isu lah. Cuma you kena perah lah. Tetapi ada pesakit yang walaupun dia perah, tapi eventually susu tu dah tak ada. Kita boleh ajar bagaimana nak induce lactation. Maksud kita boleh ajar bagaimana nak menyusu semula. Even pada ibu-ibu yang tak pernah mengandung, yang ada anak angkat yang nak menyusukan. Kita sebagai di National Lactation dan juga unit laktasi di seluruh Malaysia, especially di hospital kerajaan, kita memang ada proses yang kita boleh tolong untuk induce laktasi tu. So tak ada masalah. Masya Allah. Kita pun Banyak ada cara dia sebenarnya pusat laktasi kebangsaan, insya-Allah banyak alternatif ataupun program yang kita bawakan untuk membantu ibu-ibu menyusukan, termasuk mengangkat tema tahun ini untuk untuk ibu bekerja ni dapat juga menyusukan anak-anak sebaiknya. Dan para tetamu sekalian, kita dah sampai ke penghujung sebenarnya ni. Itulah. Mungkin apa nasihat tambahan yang nak diberikan kepada yang sedang mendengar sekarang ni berkenaan dengan kita punya topik hari ni? Termasuk juga untuk ibu-ibu bekerja. Ya. Dr. Mai dan Puan Aimah pun ada nasihat dan pesanan. Silakan. Doktor dulu silakan doktor. Doktor dulu. Okay. Doktor mengintai-intai je tingkap sebelah tu. Okey, penyusuan susu ibu sebagaimana saya terangkan adalah makanan dan sedekah terbaik untuk baby anda. Masya Allah. Itu adalah khidmat terbaik yang you boleh bagi kepada anak anda, kerana daripada setitis susu yang you bagi kepada anak anda itu, dia membesar, dia meningkatkan kasih sayang antara ibu dan anak. Dan walaupun anda bekerja, dan saya juga ibu bekerja, boleh dilakukan dengan sokongan yang padu daripada suami, rakan tempat kerja dan persekitaran yang kondusif. Dan Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Malaysia dah melakukan banyak sangat cara-cara untuk membantu ibu-ibu menyusu dari segi menyediakan prasarana, cuti bersalin yang dipanjangkan, dan cuti bapa bersalin pun dipanjangkan. Semata-mata Bapa bersalin? Ya. Cuti untuk bapa lah. Betul-betul. Paternity leave lah doktor kan. Paternity leave tu dipanjangkan. Jadi semua ini adalah semata-mata untuk meningkatkan penyusuan susu ibu antara kalangan ibu-ibu ni lah. So saya mengharap sangat ibu-ibu yang bekerja, walaupun banyak dugaan dalam penyusuan, itulah khidmat terbaik kita kasih kepada anak kita. Sikitlah doktor, adakah stres di tempat kerja tu boleh mengganggu penyusuan ibu pada anak? Sikitlah kalau ikut pengalaman doktor, nasihat-nasihatnya. Stres memang boleh menyebabkan penyusuan susu ibu tu akan terganggu. Tetapi cara kita kawal stres tu macam mana? Kita kena, macam selalu kita akan cakap, okey kita kena perah susu kan. Tapi kita tengah bekerja ni, macam mana kita nak perah susu? Kita kena cakap kepada majikan dan rakan sekerja, okey saya nak ambil setengah jam untuk menyusu dan nak perah susu, so that saya akan dapat susu bawa balik ke rumah untuk kasih masa saya bekerja esoknya kan. Jadi tetapi ibu tu sendiri perlulah amanah dalam permintaan tersebut. Janganlah kata kita nak menyusu tapi 2 jam hilang. Lagilah orang tak suka kan. Jadi kita jangan menyalahgunakan kita nak menyusu untuk kepentingan diri. Semua tu perlu ada check and balance. I'm sure betul. If you have a very good working environment dan kawan-kawan yang memahami, saya tak rasa ada orang kata penyusuan susu ibu tu tak baik untuk anak you. Tak ada kan? Ia sangat membantu walaupun di saat anda sedang sibuk bertugas. Yang penting amanah, jangan sampai bos yang stres. Ya, untuk waktu ini terima kasih banyak tetamu kita Dr. Siti. Puan Aimah pula, silakan Puan Aimah. Puan Aimah.
Apa-apa pun ingat kesihatan ibu adalah nombor satu. Jadi kita sebagai ibu-ibu perlulah bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri sendiri serta menjaga pemakanan. Dengan mengambil makanan yang berkhasiat, seimbang, mengurangkan pengambilan kafein, elakkan mengambil alkohol dan juga merokok sama ada aktif ataupun pasif bagi memastikan ibu dan bayi yang disusui sentiasa sihat. Selain itu juga apabila ibu merasakan diri tidak sihat, sentiasa maklumkan kepada doktor yang merawat bahawa ibu sedang menyusukan bayi. Jadi kita di pihak KKM, doktor ataupun pegawai farmasi kita akan memilih ubat mana yang sesuai untuk ibu-ibu yang menyusu. Jadi akhir kata dari saya, untuk pesakit ataupun orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, kita panggil National Pharmacy Call Center melalui talian 1800 886722 dari hari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan. Okey, boleh panggil kami. Alhamdulillah. Terima kasih untuk informasi, maklumat dan ilmu yang kita dapat hari ini bersama dua orang tamu, Dr. Siti Maisarah Ahmad, pakar perunding ONG dan juga Ketua Pusat Laktasi Kebangsaan Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur, dan juga Puan Aiman Nabila Abdul Basit, pegawai farmasi Cawangan Koordinasi dan Sumber Farmasi Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih atas ilmu. Bye-bye semua. Terbaik semua, insya-Allah. Awesome. Boleh tonton balik video kita ni di Facebook kita, semoga bermanfaat, khususnya untuk ibu-ibu yang menyusukan anak-anak dan semua keluarga bahagia yang mendengar dan menonton. Terima kasih doktor, terima kasih puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita yang bermanfaat pagi ini untuk segmen kesihatan. Terima kasih tetamu kita, terima kasih Kementerian Kesihatan Malaysia dan penonton dan pendengar yang bersama kita untuk segmen hari ini. Baik, kita akan berehat sekejap. Jangan ke mana, terus bersama kami di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Furia Islami.